Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan kami sekali lagi dalam episod Quran di Qalbi. Satu rancangan yang kita usaha sama-sama untuk bawa Al-Quran dekat dengan hati kita. Dan hari ini hari yang istimewa daripada pelbagai segi lah. Dengan surah yang kita nak pilih, tempatnya, tetamunya, pakaian sekali ultimate. Pakaian yang istimewa. Untuk menjayakan kita punya sesi pada kali ini. Dan tetamu kita seperti biasa Ultimate, panel tetap kita Ultimate. Dan seperti yang tertera di kaca kaca laptop, kaca telefon bimbit anda, kita bersama dengan Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amarudin Syari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang ke acara kita. Rasanya tentu sekali tetamu di sini rasa rasa gemuruh lah nak bersama dengan Datuk Seri, tapi kerana program kita ni program nak menyentuh emosi anda, maka kita mungkin akan cuba luaskan kita punya discussion untuk kita masuk ke dalam surah yang kita nak bincangkan pada kali ini. Dan hari ini tidak semata-mata tetamu, lokasinya, bajunya istimewa. Kita ada satu surah yang sangat istimewa pada bulan Ramadan ini. Satu surah yang saya rasa barangkali kita akan renung tiap hari, terutamanya bila kita dah hampir ke hujung. Inilah surah yang akan remind kita tentang kemuncak kepada Ramadan, iaitu Lailatul Qadr. Dan surah ini namanya surah Al-Qadr dengan macam-macam terjemahan. Lailatul Qadr ni malam yang istimewa, malam yang mulia, malam yang agung, malam yang sempit kerana banyaknya malaikat yang turun memenuhi langit. Dan kita kali ini akan bersama dengan surah Al-Qadr untuk kita hayati sama-sama apa sebenarnya misi besar dia untuk masuk ke dalam hati kita. Sebagaimana Lailatul Qadr adalah malam Al-Quran itu turun, kita nak bawa Quran itu turun bukan semata-mata kepada lidah kita, kita nak bawa dia kepada hati kita, insya-Allah. Soalan pertama untuk Ultimate. Bila ayat dalam surah Al-Qadr ni dimulakan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkannya pada malam Al-Qadr. Dia menunjukkan bagaimana halusnya proses Allah turunkan Al-Quran itu sendiri. Dan of course technically dia ada 4 peringkat semua tu kan. Haluslah. Dan disebabkan itulah Al-Quran itu menjadi begitu akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia lekat dalam hati Nabi. Dan walaupun kita daripada awal tajuk program kita pun Quran di Qalbi, tapi rupanya baru kita perasan kita belum pernah menyentuh secara intensif macam mana sebenarnya kita nak akrabkan diri kita dengan Quran. Macam Nabi sendiri rasa Al-Quran itu dekat dengan hati Nabi. Oh, dia senang ya. Dia kalau kita, untuk saya lah, dia nak dekat tu tak kisah semua secara fizikal ke, secara rohani ke, kita selalu mendampingi. Kan? Macam kita nak kenal kawan, kita spend time, kita nak kenal ilmu kita dekat. Jadi sama, Al-Quran tu sama juga. Jadi kalau kita selalu mendampingi atau selalu didampingi oleh Al-Quran ni, insya-Allah dia akan dekat lah, bukan saja dari segi fizikal tapi dari segi hati lah, rohani sekali. Dan dia macam manusia juga lah. Sama. Bila kita dekat dengan dia, kita banyak bergaul dengan dia, so kita lah kena merancang macam mana untuk kita pikat dia kan. Sebagaimana dia pun datang untuk mengikat kita. Dan dia akan bawa kepada satu soalan yang lebih kurang sama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Syaukani direlatekan cerita Lailatul Qadar ni dengan Gua Hira punya story, iaitu first time Nabi berkenalan dengan Al-Quran. So mungkin saya sukalah cerita-cerita ni jadi cerita-cerita yang bukanlah personal sangat, tapi bersifat experience yang boleh kita yang boleh kita ambil pelajaran. Sebab Nabi experience Quran pertama di situ. Dan mungkin Datuk Seri sendiri pun ada story macam mana Quran pertama tu datang kepada Datuk Seri. Mungkin bukan bacaan tu, sebab bacaan kita semua akan bagi jawapan waktu kecil lah, baca Iqra kan. Tapi mungkin dari segi dia menyentuh hati tu, macam mana pengalaman pertama kali Al-Quran tu menyentuh hati? Kalau saya hidup dalam tradisi kampung yang agak konservatif, dan salah satu daripada pengajian yang biasa anak-anak selepas maghrib tu adalah mengaji Al-Quran. Guru saya Al-Quran, mengaji berzanji Al-Quran dan belajar secara tajwid. Dan makna serta segalanya tu biasanya sangat terhad berbanding dengan apa yang kita ada pada hari ini lah.
Tapi kali pertama saya rasa saya tersentuh dengan apa yang disebut ni, dia perkara biasa. Saya dengar kuliah-kuliah biasa. Tapi bila dia sebut tentang ayat dalam surah Yasin. Surah ni adalah surah yang kita selalu baca. Tapi kadang-kadang kita tersentuh dengan perkara-perkara tertentu yang ada, dan banyak ceramah yang telah mentafsirkan dan memberikan tafsiran, memberikan pemaknaan kalau kita dengar masa muda, masa bila-bila di sekolah. Tapi ketika itu saya ingat masa tu di universiti. Di universiti ada satu kawan tu, dia ada latar belakang pendidikan agama. Dia sebut tentang ayat dalam surah Yasin, iaitu apabila tangan kamu apabila mulut kamu terkunci mati, dan bila tangan kamu menjadi saksi segala apa yang kamu lakukan di muka bumi. Dan itu kadang-kadang Quran ni yang pengalaman peribadi lah, secara personal. Bila kita baca dan kita diingatkan, kadang-kadang memang ada ayat-ayat tertentu yang selalu menyentuh hati saya. Kalau saya, ayat itu memang selalu melekat dan selalu saya ingat tentang ayat tersebut. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu menjadi saksi di atas segala apa yang telah kamu lakukan. Dan itu ingatan yang sangat besar kepada saya selaku manusia. Dan ketika saya di universiti, dalam minggu-minggu yang pertama, minggu kedua tak salah saya, ada satu perkumpulan kawan-kawan. Dia hurai satu belajar tentang hadis dan dia ulas surah yang sangat lekat dengan saya, itu surah Al-Insyirah, apabila disebut tentang kiamat. Disebutkan bahawa dan ayat yang sangat dekat tu bila saya sebutkan waqalal insanu malaha, apabila bumi meledak apa semua, dan tu disebut waqalal insanu malaha. So itu kadang-kadang masa kita panik, masa kita dalam keadaan krisis, selalu kita bertanya, apa benda ni? So itu memang kerap kali teringat, melintas dalam fikiran kita. Dan itulah saya rasa yang deepnya Quran ni, kalau kita dapat faham in detail, words by words, perkataan demi perkataannya, saya rasa kita akan lebih indah. Tapi so far, kalau ditanya dengan saya mana-mana ayat, banyak yang saya dengar, banyak. Tapi ayat-ayat yang saya sebut tadi itu memang antara yang selalu saya ikut, yang selalu saya dekat. Dan itu yang bila tanya dengan ultimate tadi, macam mana kita dekat tu, bila apa-apa yang kita lalui itu kita boleh connect dengan benda tersebut. Misal tanggungjawab kita bila Allah tutup mulut kita yang selalu bercakap. Saya ini orang kata pandai bercakap, tapi di sana nanti dah tak boleh cakap lah. So perbuatan kita yang jadi saksi. Itu memang selalu melintas dalam fikiran saya, terutamanya dalam banyak perkara keputusan yang nak dibuat. Dan juga dalam keadaan krisis, dalam keadaan bencana, selalunya kita sebut waqalal insanu malaha. Itu ya, manusia tertanya-tanya apa benda ni kan. Selalu kita tanya, ni apa benda ni? Itu menunjukkan bahawa lemahnya kita sebagai manusia. Tapi pengalaman saya, sebenarnya saya rasa sangat mempunyai masa yang panjang tu. Kebetulan saya diberikan peluang untuk mengerjakan haji 2016. So banyak masa rupanya saya sebelum masa untuk menunaikan haji tu saya akan pergi ke Masjidil Haram atau Nabawi. So saya selalunya akan ambil masa daripada lepas asar sampai ke isyak tu, dan saya banyak membaca Al-Quran. Mula-mula saya baca saja, kemudian diikuti dengan meneliti makna dan pengertian dalamnya. Tak sampai ke tafsir lah, hanya terjemahan. Dan masa tu saya mempunyai pengalaman yang agak manis dan lain daripada membaca Quran ketika kecil-kecil dan sebagainya. So nak dapat that peluang sekali lagi itu mungkin agak terhad. Kadang-kadang saya cubalah buat, kadang-kadang dengan sibuk kerja, dengan kawan lah apa ni, kadang-kadang memang terpedaya dengan dunia ni. Jadi I miss that moment. Saya ada masa duduk baca, tanya. Saya tak faham, saya pergi tanya kawan saya yang ustaz yang di Malaysia, ni apa sebenarnya, dan dia bagi pandangan. Misalkan lepas baca tu saya tanya, daripada mana perkataan Al-Ankabut ni? Kenapa surah ni dinamakan Al-Ankabut? Kenapa dikatakan Al-Baqarah? Kenapa dikatakan Ali Imran? Kenapa disebut ayat ni sebagai surah
Al-Insyirah. Kenapa ayat ni dikatakan sebagai surah Al-A'la? Kenapa? Al-Qadar. Kenapa? So, ustaz tu bagi penerangan lah. Bagi jelasan. Lepas tu saya tanya lagi, kenapa, misalkan kenapa kita, siapa yang susun ayat ni? Kan kita tahu Al-Quran ni turun mula-mula Iqra'. Yang habis, yang ayat terakhir, telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, ayat tu kan. Sampai habis kan. So orang tahu itu ayat, itu yang kita faham. Jadi yang susun daripada Al-Fatihah sampailah kepada surah An-Nas ni, siapa yang susun? Dan dia bagi tahu ini sebenarnya berdasarkan bacaan Nabi. So bacaan Nabi kat mana? Kat solat. Sebab tu orang datang, dia bagi tahu kenapa solat Isyak dengan solat subuh ni selalu dikatakan sebagai solat yang paling besar. Kamu solat Isyak berjemaah, kamu seperti solat separuh malam. Kamu solat subuh berjemaah, kamu seperti beribadah sepanjang malam. Rupanya pada waktu dulu, ketika subuh dan ketika Isyak ni lah, Nabi baca surah yang panjang. Dan masa tu sahabat-sahabat akan dapat tahu, oh ini susunannya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, ni dia dapat susunan yang panjang. Tapi masa tu trigger daripada mana benda-benda ni? So, ketika duduk masa tu lah. That's why saya harap pada masa-masa akan datang, saya ada opportunity tu, peluang itu untuk ada masa duduk meneliti balik, baca balik. Dan bagusnya masa tu ada guru lah. Tapi sekarang ni masa mungkin dan sebagainya, dan memang ada kesan sikit. Saya rasa yang penting adalah macam mana kita boleh capture kenangan tu. Sebab rasa bila sebut tentang ayat pertama yang terkesan ni, kadang kita akan fikir lama mana satu. Sebab kita hidup kita dah dipenuhi dengan macam-macam komitmen. Saya ingat antara yang bila Datuk Seri cerita tadi tu, saya terasa dari sudut macam mana kenangan-kenangan tu kadang-kadang kita kurang hargai. Sedangkan dia sangat membentuk diri kita. Dan macam Datuk Seri sebut tadi, macam mana Quran yang kita kenang itulah akan datang pada masa-masa yang kita perlukan. Dia akan remind kita apa yang sepatutnya kita ni jadi kan. Dan tentu sekali surah ini dia linkkan Al-Quran yang kita ceritakan tadi dengan Lailatul Qadar, malam yang sangat agung. Dan malam itulah yang kita cari pada bulan Ramadan ini. Satu malam yang sangat istimewa. Dan tentu sekali bukan ruangnya untuk kita cerita tentang bagaimana fiqahnya, apa sajalah yang berkaitan dengan ibadah. Tapi saya rasa saya suka nak tahu macam mana kita kejar malam tu. Dan soalan itu ultimate. So mungkin ultimate bukanlah nak cerita skill ke apa, tapi nak tahulah how ultimate melihat peluang Lailatul Qadar yang telah terhidang tu, dan macam mana ultimate menyusun masa tu. Okey. Untuk saya dia senang je, dia istiqamah, dia konsisten. Kan, untuk orang yang konsisten, that means ibadah dia sama setiap malam Ramadan tu, dia tak payah risau pasal dia dapat Lailatul Qadar ke atau tidak. Kan, sebab mungkin malam pertama yang orang tengah masih belum dapat feel, dia orang cakap belum sampailah feel Ramadan ni, mungkin malam pertama. Dia katakan ada orang percaya malam-malam terakhir. Kan, jadi untuk saya, dalam keluarga saya, budaya dia ialah okey, kita istiqamah, tapi malam-malam terakhir ni kita anjakkan, kita tambahkan sikit. Sebab lepas tu kita nak raya ni. Bila kita nak raya ni, kira boleh off. Kan, sebab yalah hari raya nak puasa pun diharamkan. Kan? So selalunya macam tu. Daripada malam pertama tu kita start, kita maintain aja. Malam akhir tu 10 malam terakhir tu kita anjakkan sikit. Malam-malam yang ganjil 10 malam terakhir anjakkan lagi sikit. Dan akhirnya last tu dapatlah hari raya. So tak payah risau sangat. Ini soalan yang tipikal semua orang tanya lah. Sebab kita kata pasal istiqamah kan. Istiqamah ni benda yang macam mana ni nak achieve? Sebab dia macam sesuatu yang akan kita sebut selalu. Kita kena konsisten, kita kena bertahan, kita kena berterusan. Tapi akhirnya kita perlukan apa tools untuk kita capai istiqamah tu, kalau ultimate boleh share? Saya rasa istiqamah ni dia mula-mula starting dengan set dalam otak tu. Okey, aku nak macam ni. Kan? Dan kita mula sikit je, tak payah banyak. Sebab kadang-kadang manusia ni bila nak berubah, dia cuba berubah terlalu cepat. Dan naluri kita memang akan memberontak kalau perubahan terlalu banyak. Jadi kita mulakan sikit je. Kan, mungkin yalah mula tu semayang tarawih tu 8 rakaat dia. Macam kita ni PKP dah 2 tahun PKP kan. Saya sebab ada anak kecil, saya kata okey tak apa, kita semayang 8 rakaat dia. Kita semayang kat rumah 8 rakaat dia. So istiqamah lah, alhamdulillah dapat 30 malam penuh. So
tak payah risau sangat lah. Bila kita kenal diri kita dan kita boleh istiqamah lah. Maksudnya kita letaklah KPI yang Pelan-pelan kayu, pelan-pelan kayu. Betul kan? Dia tak istiqamah ni sebab mungkin letak KPI, ikut KPI orang lain pun. Kan? So dia menyebabkan kita rasa benda tu macam, weh ni tak achievable ni. Yep. Bila tak achievable jadi mustahil, jadi tak istiqamah lah. Dan dia akan sama dengan soalan tu Datuk Seri juga sebab kita menyebut tentang aktiviti pada bulan Ramadan kan. Dan tentu sekali kalau di ruang ni orang yang paling sibuk jadualnya adalah Datuk Seri lah. Mungkin untuk kita menyusun jadual pada bulan Ramadan tu agak easy lah. Maksudnya kita boleh kurangkan show kita kan ultimate. Kita boleh buat rakaman sebelum Ramadan, maka kita dapat melegakan masa Ramadan kita. Siapa mungkin akan kurangkan jadual jemputan talk ke apa supaya Ramadan tu clear sikit. Mungkin untuk Datuk Seri soalan yang special lah. Macam mana Datuk Seri sendiri experience Ramadan? Sebab kita nak achieve macam-macam benda dengan kesibukan tu. Macam mana beza Ramadan Datuk Seri dengan bulan-bulan yang lain? Secara jujur saya cakap, kalau Ramadan ini sebenarnya daripada segi produktiviti, daripada segi penyusunan kerja tu saya rasa lagi sempurna. Sebab kalau dikata tentang kerja, biasanya kita kalau dapat berpeluang untuk sahur, alhamdulillah lah saya ada isteri yang rajin kejut saya sahur dan sebagainya. Walaupun sebenarnya masa bujang-bujang dulu tak sahur pun tak apa, tapi bila dah berkeluarga dah jadi satu family activity sahur, dan automatically kita boleh sembahyang subuh di awal waktu. Lepas tu saya tak boleh tidur balik. Sebenarnya biasanya kalau saya datang awal ke pejabat tu biasanya bulan Ramadan. Sebab saya boleh datang 7.30, pukul 8 sebab rasa dah tak ada apa. Kadang-kadang kalau di rumah pada hari biasa, saya maybe bangun 6.30 ataupun lambat-lambat pun hampir 6.45 lah. Itu biasanya saya bangun. Kadang-kadang memang tak sempat pun ke masjid. Tapi ketika Ramadan, selepas saja saya sahur tu dan saya relax kejap dalam 15 minit mandi, dan biasanya saya sempat subuh di Masjid Negeri ataupun di Masjid Seksyen 7. Dekat sekitar ni lah dua masjid yang selalu saya pergi. Satu. Dan yang kedua, saya rasa timing saya dapat sempurna. So bila saya bekerja pula waktu pejabat, biasalah berabat dan sebagainya. So by petang saja kita ada aktiviti, dan salah satu daripada aktiviti yang acap kali saya perlu hadiri selepas jadi Exco, jadi MB ialah program Duli Amal Maulid Sultan Selangor. Sebab Sultan Selangor hampir 21 hingga 25 malam beliau akan solat tarawih 20 rakaat di masjid. So bab solat tarawih tu insya-Allah saya akan sebab saya akan ikuti ya. Saya dapat ikuti. So automatically ketika bekerja, pengalaman saya bekerja selaku pentadbir di peringkat negeri, bulan Ramadan ni nampak lebih tersusun daripada segi jadual kerjanya, jadual baliknya dan sebagainya. Cuma ada perkara-perkara tipikal yang gagal kita tak boleh ikut lah macam orang biasa. Contohnya berbuka bersama keluarga. Itu memang hampir tidak ada. Biasanya saya hanya spend 1 hari, 2 hari, dapat malam terakhir Ramadan, itu 3 hari. Itu pun dah biasa. Itu memang saya tak ada kenikmatan buka hari-hari dengan keluarga lah. Tapi jadual, yang dikata jadual tu saya rasa tak mengganggu apa. Malahan kadang-kadang kita lebih disiplin. Kita lebih disiplin daripada segi timing pagi, dan boleh rupanya maknanya pagi-pagi pergi masjid. Memang kadang-kadang kalau waktu agak waktu lega apa semua. Dan selepas habis tarawih biasanya pukul 10, 11. So kawan-kawan nak datang rumah pun malu, segan. Jadi kita pun malas nak jemput orang lagi, nak lepak ke apa. So finally, dan kita akan tidur awal besok, pasal esok pagi nak bangun. So kalau tidak hari biasa, sometimes kita ada event. So masing-masing ada program masing-masing. Saya ada program, orang ajak program. Orang politik ni pula, the event yang paling penting ialah after event. Selepas event, dia ajak minum, dia ajak makan kan. So masa tu kadang-kadang program habis pukul 12, boleh habis balik-balik rumah sebenarnya pukul 2. Sebab pukul 1. So kita dah tidur pukul 3 pagi, sebenarnya dah agak mustahil kita boleh bangun subuh on dot masa subuh punya azan. So ini semua sebenarnya sikit sebanyak bagi kita redo balik ya. Redo balik serta review balik apa yang kita lalu biasa, supaya kita sedar tanggungjawab kita dengan kerja, tanggungjawab dengan keluarga, tanggungjawab dengan Tuhan, dengan Allah. Dan
automatically sebenarnya pengalaman saya memang suka puasa ni sebab ada beberapa benda yang selama ni jadi kebiasaan tu saya boleh atur. Misalkan saya suka sebenarnya lepas pukul 11 malam ni ada kawan-kawan tertentu sambil lepak minum dekat kedai mamak. Ni dulu perangai saya lah ya. Tapi masa Ramadan automatically benda tu hilang. Sebab adalah sekali-sekali, bukanlah tak ada, tapi maknanya dulu hampir tiap malam kalau ada sim jemaah yang sama. So saya nampak hal itu nampak pengalaman saya lah sendiri, dia lebih baik dan lebih teratur. Saya suka dia twist soalan ni. Sebab soalan ni macam memikirkan, okey, maksudnya Datuk Seri mungkin akan lebih relate pada bulan Ramadan. So rupanya semakin produktif. Dan saya teringat kalau dalam sejarah Islam kita ada kisah di Tunisia satu ketika dulu. Habib Bourguiba nama orangnya, yang pernah mengkritik rakyat dia lah yang tak produktif pada bulan Ramadan. Dan adalah sedikit isu-isu kontroversi dekat situ kan. Tapi dia remind kita lah yang Ramadan ni tak sepatutnya dilihat sebagai satu bulan yang bukanlah tak membenarkan kita untuk relax, tapi dia tak membenarkan kita untuk tidak produktif. Sebab sepatutnya Ramadan still kena produktif. Macam Datuk sebut tadi, saya pun ada benda-benda yang betul juga. Kita tak makan. Bila tak makan, habis event, borak, dah tak ada benda nak capai makanan dah balik. Sebab kadang masa kita meeting ataupun bersembang tu bergantung pada makanan yang apa ada atas meja kan. Ada lagi okey boleh sambung kan. Saya rasa itu satu sudut yang menarik lah, menunjukkan Ramadan ni Ramadan yang produktif sepatutnya untuk kita semua kan. Dan of course kita kalau merujuk kembali Al-Qadr, dia sebut tentang salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan tafsiran dalam kitab tafsir menyatakan assalam dekat situ, kesejahteraan, keselamatan, ketenangan, dia adalah satu produk yang para malaikat, termasuk malaikat Jibril sendiri turun pada malam Al-Qadar itu untuk diberi kepada kita kan. Which is sepatutnya sebagaimana yang Nabi sendiri sebut, Ramadan kena berimpak kepada kita. Sebab hampir segala-gala fasiliti telah disediakan, termasuk terutamanya pada malam Al-Qadar yang malaikat datang. Ultimate, apa impact Ramadan kepada Ultimate? Untuk saya, saya ni Ramadan ni satu, dia sejenis reset. Dia set balik. Kalau kita tahu secara fiziologinya, bila kita berpuasa tu kita reset balik. Sistem pencernaan kita dan sistem-sistem lain dalam badan kan. Jadi untuk saya dia satu benda di mana saya boleh berhenti, saya boleh imbas balik, tengok apa yang tak cukup, apa yang nak kena tambah, apa yang nak kena buang kan. Jadi tu masa saya untuk Ramadan. Saya dapat belajar dari beberapa otai macam Datuk Hatan, Datuk Rosamno kan. Dia kata, Ultimate dulu bulan puasa buat job tak? Saya kata saya tak buat banyak job. Dia kata bagus. Kau kalau boleh jangan, hiburan ni masa bulan Ramadan ni jangan ambil apa-apa job. Tapi kena pandai urus masa lah. Maknanya sebelum tu dan selepas tu kena tambah kerja lebih sikit lah kan. Dan memang sememangnya kalau dari segi penyanyi ni, kalau bulan puasa ni yang banyak bekerja ialah kumpulan nasyid. Tapi dia okey sebab dia nyanyi lagu ketuhanan kan. Jadi untuk kami, saya gunakan masa tu untuk berehat, untuk siapkan banyak kerja yang tertunggak kan, paperwork ke, nak siapkan apa ataupun nak buat perancangan. Jadi dia satu masa yang reset. Dan sejujurnya cakap, apabila saya makin aktif bergerak dalam industri hiburan ni, makin saya sayang Ramadan ni. Sebab tunggu time je. Sebab sebelum Ramadan ni memang ada boleh tak nak siapkan ni, nak siapkan tu. Bila sampai Ramadan dia macam clear. Dah tak ada member ajak lepak. Kan member nak ajak lepak kita betul lah. Ramadan bulan puasa lah aku. Kan mak keluar tak boleh saja, aku nak sembahyang tarawih ni dengan bapak aku. Bukan macam apa macam Datuk Seri lagi lesen lagi besar. Saya nak kena sembahyang tarawih dengan sultan ni. Siapa nak kacau? Tak boleh kacau. Sama lah sekarang. Aku ni imamkan family aku sembahyang tarawih lah. Nanti jumpa nanti lah. Nanti minggu depan dah raya. Tak sempat. So dia satu masa yang istimewa dalam hidup saya secara peribadi lah. Dia macam tu Maksudnya setiap orang dia ada apa setiap orang ada bulan-bulan yang mungkin disuka kan. Tapi untuk Ultimate tadi, Ramadan memang overhaul lah kehidupan tu kan.
Dan bukan saja sebab bulan Ramadan, tapi memang sebab kosong. Jadual job pun berkurang dan komitmen pun berkurangan pada bulan Ramadan untuk berikan perhatian kepada diri itu kan. Dan Datuk Seri mungkin ada sudut-sudut yang boleh dikongsikan tentang Ramadan, macam mana dia mengesani dan Saya sebenarnya agak tertarik 2 tahun lepas ketika perutusan Ramadan, tim penulis saya perkenalkan satu istilah tentang Ramadan, dan saya anggap dia satu perkara yang sangat betul lah bila nak hurai tentang Ramadan. Selalu kita cakap Ramadan ni pengajaran lah, ingat orang miskin lah, ni biasa yang kita kata. Tapi kata Timothy Winter, nama Islam dia Ustaz Syekh Abdul Hakim Murad. So dia guna nama Timothy Winter. Dia kata Ramadan ni macam disruption. Tadi reset dia disrupt. So kita biasa makan tengah hari, tapi tengah hari tu kita tak makan. Kita biasa malam, lepas makan malam pukul 6.30, mungkin lepas sembahyang maghrib, kita keluar untuk jumpa kawan ataupun untuk event. Kita kena pergi masjid. Kita biasa pagi sebelum subuh tu masa paling deep sleep lah, orang kata. Tapi masa tu lah kita kena bangun, kita sahur ataupun ada masa kita mungkin buat solat malam. Dia disrupt sesuatu yang biasa kita buat. So that disruption itu sangat perlu sebenarnya dalam kehidupan kita, supaya kita ada proses untuk kita re-evaluate dan juga menilai semula apakah yang kita lakukan tu betul-betul ataupun tidak. So kadang-kadang pasal makan tadi lah, kita tak akan berhenti makan. Saya tengok makanan tu atas meja, adakah kita cukup dengan makanan tu, ataupun sebenarnya kita ni telah jadi lebih membesar macam saya selepas jadi MB ni, banyak sangat program makan sampai kita jadi tidak sihat. Itu benda-benda simple yang berlaku, dan memang dia disrupt daripada segi physical activity yang kita lakukan dan juga aktiviti-aktiviti yang biasa yang kita lakukan seharian. So daripada segi spiritualnya, sudah pasti dia juga akan disrupt kita. Dia akan ganggu macam mana kita behave. Kan orang kata kalau puasa, kita jangan sangka buruk kat orang. Bukan hanya mulut kita puasa, bukan hanya badan kita berpuasa, tapi hati kita kena berpuasa. So berapa banyak rupanya masa kita jalan naik motor, kita naik kenderaan, kita nampak perempuan depan kita tu badan dia besar sikit, kan? Dia tak ada dosa dengan kita pun. Sometimes kita cakap, gemuknya dia. So ini normal lah. Kadang-kadang kita naik kereta dengan kawan-kawan, kita tengok TV, orang tu muka dia mungkin sengit sikit, kita pun kutuk, padahal tu ciptaan Allah. Kita pun tak ada masa nak minta maaf dengan dia tu. Tu contoh macam mana how sebenarnya kalau kita deep lagi ke dalam lagi, dia memang disrupt kita supaya kita sedar bahawa banyak benda yang kita lalu ni sebenarnya dah tak betul dah ni, dah tak berapa tentu arah dah ni. Dan sebenarnya Ramadan is the best ever moment untuk kita lihat physical activity, daripada you punya kerja ke, daripada you punya planning ke, daripada you punya aktiviti-aktiviti fizikal ke, sampailah kepada spiritual elements dan spiritual experience kita, pengalaman spiritual kita dalam kita mengadakan. Macam kita kecil-kecil dulu, bila kita ingat Lailatul Qadar ni apa, kita ingat mesti ada benda-benda pelik, mesti ada laut jadi beku. Saya sendiri sebenarnya ada pengalaman tu. Dulu masa kecil, malam tu dia kata malam 23 Ramadan, saya pun tak ingat lah kecil-kecil. Kami main bunga api. Tiba-tiba bunga pelita tu jatuh. Dan tu saya duduk ke bawah, saya ke tengah apa occasion tu, saya menyebar ke tanah. Saya tengok lilin yang kami bawa tu, dia terapung. Tu masa saya muda-muda lah. Tapi takkanlah masa main bunga api ni dapat nampak tu dapat ibadah kan. Main bunga api membazir kot. Bukannya pergi sembahyang tarawih lah tu. So tapi bila kita dah makin dewasa dan sebagainya, kita pun tahu, Ramadan ni yang kata malam lebih baik 1000 bulan ni, maknanya kita punya amalan, bukannya benda-benda pelik yang kita hadapi dan sebagainya. So saya percaya kalau ditanya, memang dia satu pengalaman istimewa, dan semakin kita hayati, dan kalau kita dampingilah macam Al-Qurannya, sembahyang malamnya, atau kita sedekahnya, saya percaya masing-masing akan ada personal experience yang masing-masing. Cuma kita je lah yang tahu. Susahlah saya nak explain. Takkanlah kita cakap rasa bahagia. Bukan macam tu. Tapi itu yang dia kata tadi kan,
salamun hiya hatta matla'il fajr itu, salam, selamat dan kebahagiaan tu, itu experience yang sangat dalam dalam diri kita. So of course setiap penonton kita bila tersebut tentang Ramadan ni, dia ada banyak kenangan yang kita boleh ingat kan. Walaupun mungkin dari segi masyarakat kita ni banyak kenangan raya ni daripada Ramadan, tapi mungkin kena seimbangkan supaya Ramadan satu bulan yang memberikan impak tu ada dalam kenangan dan memori kita lah. Bukan sekadar kenangan, dia menjadi satu peringatan macam mana kita nak move forward. Saya ingat bila kita sebut tadi tentang Datuk Seri pun sebut, Ultimate pun sebut, dia nampak seakan-akan Ramadan ni lah dia punya, kalau kita ada graf dalam hidup kita tu meningkat, grow dalam hidup kita tu, Ramadan adalah dia punya milestone dia, menandakan okey, kali ni aku kat sini, next kat sini, next kat sini kan. So kita harapkan kenangan tu bernilai lah untuk masa depan kita kan. Dan tentu bila dah berpeluang jumpa Datuk Seri ni kita nak tahu juga mungkin selama ni saya pun sebagai rakyat Selangor kan, kita bersama dengan program-program anjuran di pelbagai tempat, baik institusi agama kita ataupun di mana-mana lah, acara-acara yang mungkin boleh memberikan sumbangan kepada nilai Ramadan tu. Kalau Datuk Seri boleh kongsikan macam mana kerajaan negeri di peringkat eksekutif ni melihat macam ni, melihat Ramadan ni sebagai ruang tersebut, buat cara yang sebenarnya saban tahun apabila sampai Ramadan, kerajaan negeri akan memperkemas program-program kita dan juga menghidupkan yang kita panggil sebagai Ihya'ur Ramadan ataupun penghidupan Ramadan. Dan saya boleh memberi jaminan hampir di semua kursi-kursi Dewan Negeri itu, wakil-wakil rakyat ini akan melaksanakan program-program Ihya' Ramadan. Bermula dengan lawatan bazar Ramadan, jamuan berbuka bersama, tarawih bersama, sampailah kepada bantuan menjelang Aidilfitri dan juga program Qiyamul Lail. Saya rasa program-program tu akan rancak, tak cukup dengan wakil-wakil rakyat, isteri-isteri wakil rakyat juga atau pasangan wakil rakyat pun ada aktiviti dia, masak bubur lambuk dan sebagainya. So saya percaya di pihak kerajaan negeri, program Ihya' Ramadan tu sudah jadi culture, sudah jadi culture dalam kehidupan kita. Malahan kalau kita compare, bukan nak compare dengan negeri-negeri lain, nak membanding-banding, tetapi di kawasan-kawasan urban terutamanya, kita dapat lihat ada kesedaran yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Walaupun culture tu mungkin temporary ataupun sementara, tetapi paling tidak dia akan menyangkutkan beberapa orang terhadap masjid, terhadap surau, terhadap aktiviti Ramadan dan sebagainya. So memang salah satu daripada pokal penting yang kerajaan negeri akan hidupkan ialah masjid dan surau. So sumbangan kita kepada masjid, sumbangan kita kepada surau. Saya sendiri di Dewan Negeri saya lah, tapi di peringkat negeri kita cukup ada juga sumbangan untuk jamuan moreh dan sebagainya yang saban tahun kita agihkan. Tahun lepas saya sempat pergi ke semua daerah, dan di setiap daerah tu kita sempat mengagihkan bantuan-bantuan kepada masjid dan surau untuk mereka menghidupkan Ramadan ketika PKP dan sebagainya. Tapi benda yang ni saya rasa saya nak ulas sikit. Di tahun 2020 menjelang ke hari raya tu saya tulis experience Ramadan. Saya rasa ini satu benda yang menarik bila saya sebut tentang disruption. Ketika COVID-19 sebenarnya dia disrupt juga kita ketika berlepas Ramadan. Selalu kita depan Ramadan ni kita dah ulang benda yang sama. Kita pergi bazar Ramadan, menghabiskan duit yang banyak. Tak cukup dengan itu, kita juga ada jemputan untuk berbuka Ramadan yang besar-besaran. Di hotel, di tempat peranginan. Bukanlah salah, itu mungkin perniagaan, saya tak halang. Tapi normal experience saya lah, bila ke sana tu, pembaziran, pertunjukan diri sendiri tu, banyak tu. So, dan macam-macam perkara, saya tak nak sebut. Malahan dia dah jadi culture pula ketika tarawih kan. Masing-masing juga nak menunjuk dan sebagainya. So disrupt itu yang kita alami walaupun secara bukanlah kita nak, bukanlah kita plan. Dia bagi experience kita secara nukleus di rumah. Saya rasa ultimate di rumah, saya di rumah. Semua jadi imam. Semua ada experience tu kan. Mak bapak dengan ni, dengan anak-anak dengan ni. So pengalaman tu kadang-kadang bagus juga. Bukan saya suka, tapi bagus juga ada experience tu. Sebab kalau tak, kita tak go to the basics. Macam saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh ni panjang sikit lah, minta maaf saya. Contohnya Hari Raya.
kita di bandar ni, raya ni ada culture open house. Saya makin lama sebenarnya saya makin curiga dengan open house ni. Dia merapatkan hubungan ke ataupun menjadi aksi-aksi pertunjukan kekayaan ataupun pertunjukan yang bukan-bukan. Sometimes kalau open house kita boleh imagine yang datang tu sampai 18,000, 20,000 orang. Kan? So kita dengan tuan rumah tu kadang-kadang pun tak jumpa masa kita datang open house. So akhirnya Ramadan, raya-raya yang lepas kita dibenarkan hanya menziarahi jiran-jiran. Oh, baru saya teringat rupanya bertahun-tahun saya hidup di Kuala Lumpur ni. Masa raya, saya tak ada masa pun pergi jumpa jiran saya kat sebelah-sebelah ni. Dan rupanya kita akan sibuk masuk minggu kedua, minggu ketiga lepas balik kampung. Kita datang open house ni daripada waktu sarapan sampai makan malam. Pergi rumah kawan-kawan kita yang datang apa semua kan. So I think dia balikkan semula memori kita dan juga pengalaman kita. Oh, we have to go for the basic. Jiran-jiran kita dengan keluarga ini adalah orang yang paling rapat. Tetapi kehidupan kita selama ni dah pecahkan benda tu, dah jadikan kita terlalu ini saya sambutan raya lah saya kata. So I think benda ni juga satu experience yang sangat menarik 2 tahun ni. Dia bagi saya sikit pengalaman. Oh, rupanya itulah jiran kita. Yang jiran kita ni kadang-kadang saudara mara kita, adik-beradik kita. Rupanya dah bertahun-tahun ni, dah mungkin dah 10-15 tahun yang lepas ni, kita dah terperangkap dengan certain culture dan budaya yang saya rasa bukanlah buruk sangat, tapi dia dah jadi tak terkawal, dia dah jadi terlampau. So itu yang saya rasa bukan Ramadan saja, tapi Ramadan dengan pandemik tu bagi saya proses berfikir yang saya rasa sangat penting untuk kita tengok balik lah. Dia nak align balik lah kan. Perkara yang mungkin kita dah biasa buat, kadang dia tak sedar sebenarnya apa benda tu. Dia macam bawa kereta, siapa je yang tengok gear lagi kan. Dia dah auto dah masuk je gear mana pun, tak payah tengok side mirror apa, kita dah tahu maka disruption tu penting untuk kita kembali khusyuk melihat kehidupan kita kan. Saya ingat kita pun dah di hujung ni. Mungkin saya open kepada apa saja yang terakhir yang kita nak sebut secara khusus tentang surah Al-Qadr ataupun secara umum apa saja yang berkaitan dengan intipati surah ni lah. Dulu. Intipati surah ni okey. Senang cerita saya belajar tentang malam Lailatul Qadar ni melalui surah ni kan. Memang bila dekat masa saya kecil dulu, bila dah dekat bulan puasa tu, bila semayang maghrib tu ayah saya selalu baca. Kan, lepas tu dia cerita okey malam ni macam ni dia cerita kan. Dan kita orang pula cara pemahaman saya tu, cara tu saya ajar kepada anak saya, kata saya bagi tahu dia okey malam ni malam bonus. Korang tahu kan, korang main game ni bonus level, kau nak collect point free life, inilah dia kan. So untuk kejar balik, cover balik semua yang kurang semayang tu, garuk terlebih lah kan, tak khusyuk, inilah malam dia. Jadi sama-sama kita ni kan, kita kejar. Dan malam tu kalau lepas sembahyang tarawih tu ada masa di mana semua orang boleh doa minta apa sih yang diorang nak, tak payah berkata orang lain. Sebab kadang-kadang kita minta benda yang mungkin orang lain pandang rendah, malu kan. Jadi minta. Jadi kita kena pupuk dekat dalam kawan-kawan kita, keluarga kita, komuniti kita, benda-benda macam ni di mana kita kejar. Sebab malam ni betul malam bonus ni. Masih ultimate. Datuk Seri, nasihat akhir. InsyaAllah mari kita lalui Ramadan yang sentiasa bagi pengalaman yang berguna kepada diri kita. Dan kalau kita ikuti dengan penuh keimanan, ketakwaan dan penuh pengharapan, imanan wahtisaban ufiralahu ma taqaddama min zambi, mana kita akan mendapat keampunan daripada yang dahulu sampai sekarang. So I think kalau hadis tu sangat baik, kita bagi harapan kita nak dapat something yang baik, dan kita hati-hati semasa Ramadan tu dengan tingkah perbuatan kita. Saya rasa masing-masing akan ada satu kesan, walaupun tak nampak di mata orang lain, tapi kita sendiri akan laluinya ataupun kita juga akan hadapi. So I think Ramadan ni bulan yang sangat istimewa. Mari kita rebut sama-sama peluang-peluang yang ada depan itu untuk diri kita sebenarnya sebagainya,
dan juga akan bagi efek yang besar pada komuniti dan masyarakat kita sama-sama. Baik, terima kasih Datuk Seri, terima kasih Ultimate. Saya rasa suruh yang pendek sebenarnya, dan saya tak tahu ini akan terbit malam keberapa Ramadan, tetapi saya yakin mana-mana malam pun anda melihat rakaman ini. Tapi jangan tengok waktu malam lah, tengoklah waktu yang anda tak beribadah. Saya harapkan dia memberi kesan kepada anda, dan kita akan terus mencari, tidak semata-mata mencari Al-Qadar, Lailatul Qadar saja, tapi kita harapkan kita dapat mencari salam tu yang akan kekal dalam diri kita walaupun selepas Ramadan. Sebab takut duk cari Lailatul Qadar, dah jumpa habis. Kita nak dia memberikan kesan, memberikan impact kepada kita selama-lamanya, insya-Allah, baik secara individu, keluarga kita, masyarakat, negeri kita, Datuk Seri dan Malaysia umumnya. Semoga yang terbaiklah untuk anda. Dan itu saja untuk perkongsian kita pada kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada anda. Quran di qalbi, Quran di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.